Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Ma'ruf yang amat saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan sebanyak-banyak pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia yang masih lagi banyak Allah curahkan kepada kita. Malam ini, malam kita menyambut Idul Fitri. Malam ini, malam kita meraihkan kemenangan setelah kita melalui perjalanan yang begitu istimewa yang namanya Ramadan. Malam ini, kita curahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan iman daripadanya, dengan kurniaan umur yang masih lagi dipinjamkan kepada kita, dengan kurniaan kesehatan sehingga mampu kita berpuasa, alhamdulillah. Kita telah berusaha masing-masing daripada kita berdasarkan kemampuan kita, kesungguhan kita untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam seperti ini, malam hari raya ini kita isikan dengan takbir, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah lebih daripada segala-galanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kita dan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita berjaya memasukkan diri kita di dalam apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka pasti akan diampunkan untuknya segala dosanya yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa hati kita lebih murni, lebih bening dan hening, merasakan betapa besar dan istimewanya kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas kita dan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sebahagian orang beranggapan bahawa Ramadan ini boleh diumpamakan bagai sebuah perlumbaan maraton. Dan kita tahulah yang namanya perlumbaan maraton ini satu perlumbaan yang jauh jaraknya, yang mengambil masa yang panjang, yang sangat memenatkan dan memeritkan, ya, yang memerlukan kepada kesungguhan, kepada kekuatan dalaman selain daripada kekuatan fizikal, yang memerlukan kepada azam dan tekad yang kuat supaya daripada permulaan maraton itu dapat diteruskan sampailah ke penghujungnya, ya. Jadi ada orang yang mengatakan bahawa Ramadan ini adalah umpama perlumbaan maraton. Kenapa? Sebab kalau kita perhatikan maraton itu, ya, waktu garis permulaan, mungkin yang menjadi pesertanya katalah seramai 10,000 orang. Tetapi yang berjaya menghabiskan perlumbaan itu sampai ke garisan penamat, biasanya lah tuan-tuan dan puan sekalian, ya, lebih kurang separuh saja. Yang lain, ya, kerana kekurangan tiketnya, kerana ketidakmampuan fizikalnya, ya, ini biasa berlaku dalam mana-mana maraton. Ya, kalau maraton yang kita kata penuh jaraknya itu, mungkin separuh ataupun mungkin 2/3 sahaja yang dapat menghabiskan sampai ke garisan penamat. Yang lain akan kecundang. Yang lain biasanya akan tidak mampu, ya, untuk meneruskan dan menghabiskan perlumbaan maraton itu. Jadi orang kata Ramadan macam tu juga, kata dia, Ustaz. Ya, sebab Ramadan ini biasa kita lihat kalau awal-awal, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu, wah, semua orang semangat. Ya, yang berlumba-lumba nak beribadat, cakap tentang puasa, cakap tentang
pahala, cakap hendak menambahkan amalan, nak perbaiki diri ya. Kalau pada tahun-tahun yang lalu kebiasaan kita pada awal Ramadan sampai hari ketiga, malam kelima itu masjid penuh sepenuh-penuhnya ya. Tetapi kemudiannya seperti mana maraton, ada sebagai orang kata, makin lama perlumbaan itu dan begitu juga dengan Ramadan, habis minggu, masuk minggu kedua, susut. Kurang sikit. Ya, semangat untuk menjaga diri, mula lentur. Ibadat yang kemarin pada hari-hari pertama Ramadan, mula susut. Ya. Kemudian begitu juga dengan bilangan jamaah yang hadir ke masjid untuk salat tarawih dan sebagainya, mula berkurangan. Sampailah bertambah kurang, sampailah nanti dah hujung-hujung Ramadan tinggal hanya berapa sahaja yang mengisi masa mereka, malam-malam Ramadan mereka dengan berada di masjid-masjid untuk beribadat. Ini yang kita biasa lihat, katanya lah yang kita biasa nampak apabila masjid-masjid biasanya dapat kita kunjungi untuk kita isikan dengan ibadat dalam bulan Ramadan. Saya melihat bahawa perumpamaan seperti itu ya, perbandingan menyamakan Ramadan dengan maraton itu ada kebenarannya, tetapi saya tak rasa dia tepat 100%. Ya. Kenapa tuan-tuan saya katakan demikian? Saya katakan demikian kerana maraton ini dia ada garis permulaan dan ada garis penamatnya. Ya. Maknanya katalah kalau ditetapkan untuk sesuatu maraton itu perlumbaannya akan berjalan sejauh 40 km, katalah 40 km. Jadi daripada garisan awal bermula berlumba semua, melepasi kita kata garis permulaan, sampailah habis 40 km ke ataupun 42 km, mereka akan bertemu sebab itu matlamatnya untuk sampai melepasi garisan penamat ya, ataupun the finishing line. Ya. Sedangkan Ramadan bagi saya dia tidak boleh berlaku seperti itu. Ramadan tidak boleh kita anggap ada garisan penamatnya. Ya. Bezanya ialah dalam maraton apabila seorang itu berlumba ya, daripada awal garisan permulaan bila sampai kepada garisan penamat selesai. Apa yang berlaku dalam perlumbaan tadi sepanjang jarak katalah 42 km itu tadi, bila habis ke garisan penamat, habislah. Dia tidak ada kena-mengena dengan apa yang akan dilakukan oleh setiap peserta ataupun pelumba tadi selepas maraton. Masing-masing akan pulang meneruskan kehidupannya seperti biasa. Yang balik negerilah kalau maraton itu bukan di negeri tempat asal dia tinggal kan. Ya. Tapi apa yang berlaku sepanjang maraton? Penatnya tadi, larinya tadi, berpeluhnya tadi sampai setengah mati yang nak pingsan dan sebagainya. Apa yang berlaku itu dia tidak ada kena-mengena dengan kehidupan sehariannya selepas selesai maraton. Sedangkan Ramadan berbeza sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ramadan ini walaupun ada yang namanya hari penghabisan, habis Ramadan kemudian disambung dengan Syawal, ya, apa yang berlaku dan apa yang dilakukan sepanjang Ramadan daripada hari pertama sampai hari terakhir, katalah hari ke-29 ataupun hari ke-30, itu ada kaitan yang sangat rapat dengan kehidupan kita seterusnya selepas Ramadan. Ya, bila masuk bulan Syawal, apa yang akan kita lalui? Bagaimana kita mengatur perjalanan hidup kita? Bagaimana kita mengolah amalan kita? Bagaimana kita menghadapi kita kata pelbagai cabaran dalam kehidupan kita? Itu semua terkesan dengan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan selama 30 hari ini. Ya, maka sebab itu kita tak boleh kata bahawa Ramadan ini dia macam maraton Ustaz. Ya. Mula ramai orang semangat, nanti dah tengah-tengah makin kurang sampai hujungnya di garisan penamat habis maraton cuma separuh saja yang tinggal. Ya, kalau dari segi bilangan mungkinlah ya yang berpuasa semangat dengan puasa dah makin lentur pada hujungnya mungkin ada persamaan dengan maraton, tapi perbezaannya ialah maraton ada garis penamat. Habis tamat selesai. Ya. Sedangkan Ramadan itu berbahaya dan malah bermasalah kalau kita anggap Ramadan itu ada garisan penamatnya. Bila masuk tenggelam matahari hari yang terakhir, ya, kita berpuasa dalam bulan Ramadan, kita anggap dah tenggelam matahari dah, biasa alhamdulillah dah selesai, kita dah sampai kepada penghujung Ramadan, Ramadan dah tutup cerita dah, ya. Kita dah sekarang ini berhari raya, kita pun hari raya. Kemudian itu akan menjejas dan memberi kesan kepada bagaimana kemudian seterusnya lepas Ramadan kita melalui hari-hari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, sampailah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang pula. Ya.
Saya mengatakan bahawa kita tidak boleh membiarkan dalam diri kita ini punya tanggapan bahawa Ramadan itu boleh kita letakkan satu garisan penamatnya. Ya, tetapi habisnya Ramadan, masuknya Syawal, dia merupakan satu permulaan, penerusan kepada perjalanan yang selanjutnya. Kerana kehidupan kita ini daripada mula kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah satu episod cerita, ya, yang panjang dan hujungnya bukan habis Ramadan. Tapi hujungnya nanti ialah apabila habis nyawa kita seperti mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tanggungjawab baginda sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana untuk menghadapi dengan penuh ketabahan, ya, ancaman-ancaman gangguan daripada golongan yang tidak beriman yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan. Allah kata apa? Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai nanti datang ajal maut yang pasti, ya, mendatangimu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itulah perjalanan kita sepanjang hidup ini, satu perjalanan yang panjang. Ya, satu perjalanan yang panjang daripada mula kita hidup sampailah habis umur kita. Bila datang ajal maut barulah berhenti. Sepanjang cerita perjalanan kehidupan kita itulah bila kita ini diperintahkan untuk mengabdikan diri menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib kita beribadat hatta ya'tiyakal yaqin, sampai akhirnya datang ajal maut yang merupakan sesuatu yang pasti. Selagi masih ada nyawa di kandung badan, selagi itu, ya, tidak boleh kita katakan ada garis penamat dalam kehidupan kita. Jadi kalau gitu Ustaz, Ramadan ni apa ya? Kalau Ramadan itu ada hari terakhir kemudian ganti dengan Syawal, kenapa Ustaz kata tak ada garisan penamat? Jadi kita kata Ramadan itu apa? Ramadan ini hanya satu episod daripada sekian banyak episod dalam perjalanan hidup kita, yang mana dia berkait rapat dengan episod sebelumnya dan dia berkait rapat dengan episod selepasnya. Dia tidak boleh terasing, tidak boleh terputus. Tidak boleh kita menganggap masuk Ramadan kita jadi seorang yang berbeza. Habis Ramadan kita kembali kepada keadaan asal kita, dan apa yang berlaku dalam bulan Ramadan itu tidak dikena-mengena dengan yang datang selepas Ramadan. Itu satu kesilapan dan satu kekeliruan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Saya lebih suka membandingkan ataupun mengumpamakan, ya, Ramadan ini bagaikan satu persinggahan, satu episod, ya, daripada banyak episod dalam kehidupan, bagaikan satu tempat ataupun satu tempoh untuk kita bersinggah. Kita katalah pada tahun ini dalam kehidupan kita, tahun 2020, daripada bulan Rajab, habis episod Rajab disambung dengan episod Syawal, ya. Kemudian habis Syawal disambung pula ada kaitan dengan episod Ramadan. Jadi Ramadan itu persinggahan yang khusus, ya, satu tempat bersinggah yang khusus untuk apa tuan-tuan? Untuk mencari bekalan, ya, untuk menambahkan bekalan, untuk memastikan bahawa daripada persinggahan Ramadan ini kita boleh mengumpulkan seberapa banyak yang kita perlukan, sebab kita perlu berjalan selanjutnya dalam episod-episod selepas Ramadan kali ini. Ya, jadi apa yang kita kumpulkan, amalan kita, ibadat kita, ketaatan kita, ketakwaan kita, itu semua adalah bekalan yang mana perlu kita gunakan, kita manfaatkan, ya, kita hidupkan, ya, kita hargai, walaupun selepas Ramadan ini dah berganti dengan Syawal. Sebab itu saya katakan, dia bukan sesuatu di hujung Ramadan yang boleh kita anggap dah ada garisan penapat, dah habis dah sudah Ustaz, Alhamdulillah dah raya, settle dah, ya, finish already our Ramadan this year. Tak. Dia umpama macam mana tuan-tuan? Saya teringatlah, ya. Beberapa tahun kebelakangan ini, kalau mereka yang di pusat pengajian tinggi, ya, ataupun tertiary institutions, sekarang ada trend untuk mengubah perkataan graduation ceremony kepada commencement ceremony. Kalau dulu, ya, biasa orang kata ini graduation ceremony, habis belajar di universiti katalah, ya, mendapat ijazah, kemudian untuk raikan nak diserahkan, kita kata sijil dan kita kata sertifikatnya, diadakan satu majlis dinamakan sebagai graduation ceremony, ya kan? Tetapi sekarang ini semakin banyak universiti di merata dunia
yang tidak mahu gunakan perkataan graduation ceremony. Mereka gantikan dengan perkataan commencement ceremony. Kenapa tuan-tuan? Sebab graduation ini menandakan sesuatu yang dah selesai. Itu graduation. Ya, graduation itu bermakna untuk kursus tadi kita dah memenuhi syarat-syaratnya, dah lulus pemeriksaannya, dah buat projek-projek assignmentnya kan. Habis, selesai untuk kursus itu kita dah tamat. Tetapi bila kita raikan di hujung tempoh pengajian, kita tak kata dah habis, tak. Sebab ilmu perlu terus dituntut. Ya, pengetahuan perlu terus diraih. Kebijaksanaan perlu terus dibangunkan. Malah habis belajar katalah 3 tahun ke 4 tahun dalam kita kata peringkat sarjana tadi, bila habis bukan artinya habis, tak. Tetapi apa yang kita kumpulkan, pengetahuan, ilmu, latihan, kemahiran sepanjang 3 tahun ataupun 4 tahun pengajian itu, bila sampai kepada hari penyerahan sijil, kita kata itu sebenarnya hari permulaan kepada satu tempoh dan fasa yang baru dalam kehidupan. Ya, jadi apa yang berlaku semuanya perlu dimanfaatkan sebagai bekalan sebelum memulakan episod yang baru dalam kehidupan apabila kita membawa gelaran seorang graduan ataupun seorang sarjana yang telah menyelesaikan pengajian kita. Begitu dengan Ramadan. Ya, habis Ramadan, bila masuk Syawal, it doesn't mean that Ramadan has ended, finished, settled, completed. Alhamdulillah, habis cerita. Tidak. Tetapi habis Ramadan, sebenarnya kita membawa bekalan yang kita kumpulkan sepanjang bulan itu untuk kita manfaatkan pada hari pertama Syawal lagi. Terus sampai kita bertemu dengan Ramadan akan datang. Sampai bertemu dengan Ramadan akan datang sepanjang tahun dalam kehidupan. Sampai akhirnya the finishing line will happen only bila sampai ajal dan maut menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal maut yang merupakan sesuatu yang yakin dan pasti kepadamu. Subhanallah, ya. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Mungkin tahun ini kita mulakanlah, ya, kita punya pandangan yang baru dan segar kepada apa artinya menyambut hari raya. Ya, apa artinya kita selesaikan Ramadan pada satu-satu tahun, ya. Bukan habis cerita, tidak. Tetapi kita melalui proses, saya katakan tadi apa tuan-tuan, puan-puan sekalian, mencari bekalan. Dan bekalan itu perlu kita manfaatkan, perlu kita hargai, perlu kita jadikan pegangan sepanjang kehidupan kita, hatta walaupun setelah selesainya Ramadan. Apa bekalan yang kita kumpul dalam Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa bekalannya? Ya, kita secara umum boleh kita bagi kepada 3 komponen lah, ya, yang utama pada saya dalam masa yang ringkas pertemuan kita pada malam hari raya ini. Komponen yang pertama, bekalan yang kita kumpulkan ialah dari sudut spiritual. Kedua dari sudut emosional. Dan yang ketiga dari sudut fizikal kita. Ya. Dari segi fizikal sebagai contoh. Apa bekalan fizikal kita? Nombor 1, sepanjang bulan Ramadan, kalaulah kita laksanakan dengan benar, ya, dengan penuh kefahaman, dengan penuh disiplin, kata Nabi SAW, apa tuan-tuan sekalian? Sumu tasihhu. Kamu puasalah, nescaya kamu akan jadi sihat. Jadi Ramadan ini alhamdulillah, kalau kita jaga makan kita siang, kita dah kawal. Bila maghrib pula kita taklah sampai puaskan nafsu kita sepuas-puasnya macam orang bayar hutang, ya. Tapi kita makan sekadarnya seperti mana biasa kita makan. Walaupun tengah lapar waktu masuk waktu maghrib tadi, malam kita jaga sahur, kita makan untuk sebagai bekalan sepanjang hari. Ya, berapa banyak? Kalau kita tanya dengan pakar-pakar perubatan kita, doktor-doktor dalam masyarakat kita, mereka akan mengatakan, tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan biasanya kadar orang yang mengadu sakit kencing manis tu akan berkurangan, darah tinggi akan berkurangan, ya. Biasa orang yang ada penyakit akan reda sikit penyakitnya. Sebab apa? Sebab makanan dikawal. Ya, apa yang kita masukkan dalam tubuh badan kita kerana tuntutan puasa, alhamdulillah. Jadi sebab itu pelik pula kalau ada orang bila puasa, ya, bukan makin kurang dia punya penyakit-penyakit ada, malah makin bertambah, makin teruk kencing manisnya, kadar gula makin naik, ya, kadar tekanan darah makin naik, jantungnya makin sesak dan sebagainya. Ini kalau berlaku lah, jangan pula kata Nabi tu cakap bohong. Jangan pula kata Nabi tu apalah, kata kalau kamu puasa kamu akan jadi sihat. Tak betul Nabi cakap ni. Bukan Nabi yang salah cakap. Kita kalau semak balik, ada besar kemungkinan keadaan itu berlaku kalau kita tidak faham waktu bulan puasa, waktu itulah kita menambahkan lagi.
Ya, nafsu makan kita, nafsu minum kita, waktu berbuka puasa kita makan jauh lebih banyak daripada waktu hari-hari biasa yang tidak puasa. Tambah pula sebelah malam lepas tarawih lagi makan macam-macam, tak berjaga kadar gulanya, kadar minyaknya, kadar garamnya dan sebagainya. Allah. Nah, itu silap kita. Ya, pokoknya bekalan yang kita kumpul bila sepanjang bulan puasa kita akan jadi sihat. Dan itu bila habis puasa, bila habis Ramadan jangan cakap dah settle dah. Kita dah sampai pada finishing line, garis penamat. Itu sikap itu akan bawa bahaya sebab bagi sebagian orang bila ada sikap seperti itu, masuk saja hari raya, start semula. Start balik. Ya, makannya, minumnya dengan air manisnya, ya. Dengan kuih-kuih yang tinggi kandungan lemaknya, gulanya, subhanallah. Itu harus kita jaga. Sebab itu saya katakan Ramadan ada kaitan dengan perjalanan seterusnya. Ramadan hanyalah satu episod yang berkait rapat dengan episod selepasnya. Jaga kesihatan kita walaupun selepas Ramadan. Ya. Kemudian begitu juga dari sudut fizikal kita ialah bekalan yang telah kita kumpulkan. Ya, dalam Ramadan ialah bekalan kita ini menyuburkan semula kemampuan kita untuk mengawal keinginan. Ya, mengawal keinginan. Kerana bulan puasa kita berlatih untuk tahan lapar, tahan haus sebelah siang, walaupun terhidang depan kita macam-macam katalah, ya. Tapi kerana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita tahan diri, kita kawal nafsu kita. So that craving, ya, keinginan yang ada selera dalam diri kita, ya, keinginan perut kita, keinginan tekak kita, keinginan lidah kita dapat kita kawal, subhanallah. Maka itu menjadi bekalan. Ya, sebab itu diperlukan satu kekuatan dalaman, kekuatan mengawal keinginan. Ini diperlukan dalam sepanjang kehidupan kita. Habis Ramadan, habis Syawal, habis Zulkaidah, terus sepanjang hidup kita perlukan bekalan ini. Ya, bekalan apa? Bekalan kekuatan dalam diri kita untuk mengawal keinginan. Banyak masalah timbul dalam kehidupan tuan-tuan dan puan sekalian bila manusia tak mampu kawal keinginan. Ya, kadang-kadang kerana kemahuannya dilayan, sampaikan dia mengabaikan kemampuannya, sama ada dia mampu ataupun tidak, itu diketepikan. Masalah akhirnya berhutang lebih daripada yang sepatutnya, akhirnya bergaduh dalam keluarga, akhirnya sampai melakukan kecurangan dan pengkhianatan semata-mata apa? Untuk dapatkan sesuatu yang dia mahukan padahal dia tidak ada kemampuannya. Ya. Jadi insya-Allah dalam kehidupan biar stable, ya, kedudukan kita hanya melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu apa yang kita mampu, bukan apa yang kita mahu. Dan itu kekuatan bekalan yang telah kita raih daripada Ramadan kita. Dari sudut emosional pula, ya, dari emosi. Bekalan emosi ini termasuklah dalam Ramadan kita telah menyiapkan satu kekuatan yang namanya ketabahan dan ketahanan diri. Maknanya dalam bulan Ramadan, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita ada kekuatan dalaman. Ya, kita nak memandang perkara yang Allah larang, kita sedar kita tengah puasa. Kita nak bercakap sesuatu yang Allah murka, kita sedar kita sedang berpuasa. Kita nak bergaduh pun, ya, sampai kita diajar oleh Nabi SAW, kalau ada orang ajak kita bergaduh, kita dipesan untuk mengatakan apa? Inni shaim. Ya, ingat aku tengah puasa, kan? Begitu. Itu ketahanan dalaman kita. Ya, dengan keyakinan kita bahawa kita lapar pun, actually kita tak akan sampai kata orang tu meninggal mati. Tidak. Kita dah tahu dah keupayaan diri kita, kita kawal nafsu kita, keinginan kelaparan dan kehausan kita. Kita punya keyakinan bahawa dalam tempoh berapa jam ini, walaupun penat sedikit, lapar sedikit, kita akan berjaya. Dan kita yakin bila masuk saja waktu maghrib tenggelam matahari, kita akan dapat menikmati rezeki itu semula seperti mana yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bekalan yang kita ada. Ya, ketahanan diri, ketabahan, kesabaran, keyakinan. Kalau orang tak puasa, dia mungkin benda ini dia tak dapat latihan setahun sekali, ya kan? Tapi bukan bermakna habis Ramadan dah sampai garisan penamat dah, lepas tu hilang segala ketahanan diri kita. Ketabahan kita habis hilang ke laut, ya, keyakinan kita hilang, evaporate gitu saja, hilang di udara. Lepas Ramadan kita kembali menjadi orang yang lemah hati dan jiwa kita, tak sabar menghadapi cabaran, tak sabar mengawal kemarahan, tak sabar nak melakukan perkara yang mendatangkan kemarahan Tuhan. Sebab itu masalah saya katakan tadi,
Ya, kalau kita meletakkan Ramadan ini ada garisan penamat, habis cerita. Tak. Habis Ramadan, sebenarnya kita menyambung episod yang berikutnya. Segala bekalan tadi, bekalan emosi, kekuatan dalaman, ketahanan yang ada, itu kita teruskan. Ya, usahakan, suburkan, bangunkan, kembangkan lagi, kukuhkan lagi dalam bulan Syawal, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan seterusnya sepanjang kehidupan kita. Begitu dengan bekalan emosi kita dari sudut ketenangan. Orang Ramadan ini subhanallah, orang puasa ya tuan-tuan sekalian, hatinya lebih tenang kan. Dia tak kelang kabut ya. Dia tak menggelabah. Dia banyak ada apa-apa dia ingat Tuhan. Hatinya tenang, orang puasa ni subhanallah. Ya, sebab itu Allah galakkan orang berpuasa ini dengan galakan antara motivasinya dijanjikan oleh Nabi SAW bahawa bila masuk hari pertama saja Ramadan kemarin, pintu syurga dibuka oleh Allah. Seluas-luasnya, tak ada pintu syurga yang ditutup. Dan pintu neraka ditutup semua rapat-rapat. Serapat-rapatnya tak ada satu pun pintu neraka yang tidak ditutup rapat oleh Allah Ta'ala. Itu memberikan ketenangan pada kita. Ketenangan demi ketenangan. Sampai masuk bulan Ramadan, subhanallah. Sampai pula ada Lailatul Qadar. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar lagi kemuncak pada Ramadan kita. Kata Allah apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar itu satu malam salam, tenang, damai, aman, ya, hatta matla'il fajr, sampailah terbit fajar besok pagi. Ya. Subhanallah. Itu ketenangan yang kita dapat rasakan. Jadikan ketenangan itu, kedamaian hati kita itu sebagai bekalan yang berguna yang akan kita teruskan walaupun selepas Ramadan. Ya, walaupun selepas Ramadan. Namun akan tetapi bekalan yang paling berguna sekali, yang paling penting sekali. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah bekalan takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Ya, jadi banyak-banyak bekalan kesihatan, bekalan nafsu boleh kita kawal, bekalan ketahanan diri, kesabaran, keyakinan, ketenangan hati, ya kan? Emosi kita stable. Tetapi bekalan yang paling utama sekali ialah bekalan takwa. Ya, inna khairaz zadit taqwa. Sebaik bekalan itu adalah bekalan takwa. Sebab itu daripada awal Ramadan kemarin kita diingatkan dalam ayat kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kata Allah apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu bekalan kita. Ya, kerana ada takwa, subur ihsan dalam diri kita. Ya kan? Kerana takwa itulah subur ihsan. Dan itu yang telah kita pupuk, itu yang telah kita bangunkan. Itu jadi bekalan yang kita nak bawa daripada Ramadan kita. Jangan habis Ramadan dah finishing line dah habis Ustaz, dah selesai Ustaz. Kita tinggalkan ketakwaan kita, kita abaikan keihsanan yang telah kita bangunkan. Masuk Syawal, balik keadaan asal kita yang seolah-olah macam kita ni tak pernah kenal dengan Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Ya, kita dah bangunkan ihsan kerana takwa tadi. Ihsan tu apa tuan-tuan? Ihsan ada dua pengertian. Yang pertama pengertian, kalau perkataan ihsan yang biasa kita guna dalam bahasa Melayu lah. Ya, ihsan maknanya apa? Ihsan maknanya keprihatinan dan kasih. Apa ni kita kata sifat kasihan. Ihsan pada orang, hulurkan ihsan, kita bantu orang susah, ya, kita cari siapa yang perlukan sokongan kita. Itu dah kita suburkan dalam bulan Ramadan. Kita digalakkan banyakkan sedekah, banyakkan infak, kita diwajibkan bayar zakat fitrah. Kemudian ramai daripada kita pilih zakat harta pun kita pilih dalam bulan Ramadan, subhanallah. Ya, kerana kita lihat ya, hebatnya ketakwaan itu menyuburkan ihsan dalam diri kita. Tahun ini, sebagai contoh, tahun ini, ya, dengan keadaan COVID-19, dengan circuit breaker, kita tak dapat keluar rumah. Ya. Tetapi badan-badan kebajikan kita bila mengumpulkan wang tak terjejas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanallah, 2 hari lepas ataupun semalam agaknya, ya, berita yang kita dengar sama-sama dipaparkan pada masyarakat ialah betapa tahun ini tabung amal Aidilfitri kita. Ya, dalam keadaan circuit breaker ni, dalam keadaan kita tak berbondong-bondong di bazar, di gelang dan sebagainya dengan tabung meletak merata-rata. Ya, kemudian panggilan telefon amal, tabung amal Aidilfitri tahun ini tidak dapat diadakan.
Pada peringkat awal saya pun bimbang juga, macam mana dapat ke kumpulkan, ya. Nak kena kata orang tu gunakan PayNow lah, pakai internet banking lah, padahal biasanya pakai telefon aja, ataupun kita belanja kat Gelang, masukkan duit aja dalam tabung kan senang. Tapi subhanallah, subhanallah, ini ihsan kita sebagai sebuah masyarakat, dan itu yang telah dapat kita pupuk dalam Ramadan. Tahun ini sampai rekod dah mencecah 1.2 juta dah. Tak tahu pada hari ini dah berapa lagi, mungkin lebih banyak lagi dah. Subhanallah. Siapa sangka tuan-tuan, itu kekuatan kita. Itu ihsan yang kita bangunkan. Ayo, jangan sampai pas habis Ramadan dah selesai dah Ustaz, derma-derma kita tunggu Ramadan akan datang lah. Jangan gitu. Ya kan? Keihsanan itu harus terus kita suburkan. Bukan penutup, selesai habis cerita, tapi pindah masuk bulan Syawal, mulakan episod yang baru. Saya ulangkan lagi sekali, bekalan ini terus kita hargai, terus kita suburkan. Ihsan maksud yang kedua, ya, ialah apa yang pernah diterangkan oleh malaikat Jibril bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan, apakah itu ihsan? Soalan ditanya oleh malaikat Jibril. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah sendiri. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalaupun kau tak dah boleh nampak Tuhan sekarang ini, yakinlah, rasakanlah betapa Allah senantiasa melihat dan memerhatikan kamu. Itu ihsan. Ataupun dalam arti kata yang lain, istilah lain dikatakan sebagai muraqabah. Kita dapat merasakan Allah perhatikan kita. Kita tak lupa Allah perhatikan kita. Itu telah banyak kita pupuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu bekalan kita. Ya, maka jangan habis Ramadan, habis selesai, muraqabah kita berhentikan. Kita berhentikan ihsan kita. Tidak. Habis Ramadan dalam bulan Syawal juga kita terus dengan pemerhatian kita akan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita perasan bahawa Allah melihat kita. Itu teruskan, sebab itu di antara intipati daripada takwa yang kita bangunkan dan kita suburkan sebagai bekalan kita daripada Ramadan. Maka begitulah juga dengan doa kita. Subhanallah, bulan Ramadan, kita punya doa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sendiri tahu banyak dah kita pohonkan dengan Allah. Doa istighfar, doa taubat, doa pengampunan, doa pemeliharaan, doa kepimpinan hidayah dan taufik Allah. Kita minta macam-macam bulan Ramadan. Sebab memang kita menyadari Ramadan itu bulan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Nah, jangan berhenti doa, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun dah habis Ramadan, teruskan dengan doa permohonan kita. Serahkan diri kita kepada Allah. Adukan ya kelemahan-kelemahan yang kita masih miliki sebagai makhluk yang bergelar insan. Ya, cuma Ramadan musim bekalan, sebab bulan Ramadan kita melatih balik untuk banyak doa. Kerana selepas Ramadan kita masih terus perlu berdoa. Jadi kalau tak ada Ramadan, ialah kita manusia ni dengan sibuk kita, dengan peredaran masa, kadang-kadang kata orang Allah bisa tegal biasa ya. Itu kebiasaan doa tu makin lama menurun, mendatar. Kalau tak ada Ramadan, dia tak ada yang jack naik dia balik. Ya, tak ada yang naikkan dia semula. Nanti lama-lama sampai hujung hidup kita, entah tinggal berapa saja kemampuan kita, keinginan kita, ingatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tiap-tiap tahun 11 bulan tak ada Ramadan, masuk bulan Ramadan kita naikkan balik, kita pertingkatkan semula, kita suburkan kembali ya doa-doa yang kita pohonkan kepada Allah itu sebagai bekalan untuk selepas Ramadan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi, ingatkan diri kita, Ramadan tidak ada garis penamatnya. Ramadan adalah satu tempoh kita singgah sekejap, kumpulkan bekalan. Dan bila dah kumpulkan bekalan, jangan dibuang bekalan itu. Rugi kita. Ya, bekalan ibadat, bekalan doa, bekalan takwa, bekalan iman, bekalan ihsan, bekalan kesihatan, bekalan mengawal nafsu, bekalan kekuatan dalaman, ketabahan, kesabaran, keyakinan, kedamaian. Ini semua banyak bekalan kita dah dapat, dah kumpulkan. Jangan abaikan, jangan sia-siakan. Manfaatkan, gunakan, teruskan. Walaupun selepas Ramadan dah berlalu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allah benar-benar memberikan
apa ni kita kata kefahaman yang jelas, keinginan, kemahuan dalam masa kita menyambut Idul Fitri ini untuk benar-benar kita rasakan kejayaan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah malam ini dengan besok bila kita bertakbir, ya, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Benar-benar dapat kita rasakan, ya, betapa Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah lah yang paling besar tempat kita meminta bantuan dan perlindungan. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hanya dialah Tuhan yang satu, yang layak disembah, yang layak diminta bantuan, yang layak kita taati, yang layak kita serahkan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Walillahil hamd. Dan hanya untuk Allah lah segala puji-pujian, ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, Allah memberikan pelbagai barakah kepada kita, dan Allah pelihara kita sepanjang kehidupan kita ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setakat ini pertemuan kita pada malam raya ini, anjuran Masjid Ma'ruf yang sangat kita rindui. Mudah-mudahan tidak lama lagi Allah mengizinkan kita untuk memakmurkan kembali rumah-rumahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat Aidil Fitri kepada semua muslimin muslimat, ya, di Singapura, alhamdulillah, dan di mana sahaja anda berada, dengan ucapan minal aidin al-faizin al-maqbulin, kull amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan dan puan sekalian, sambutlah salam sayang daripada saya, dan Allah menjadi saksi saya betapa saya amat mengasihi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.